الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada pagi ini untuk kita bertemu dalam kita meneruskan siri kuliah kita di dalam kitab Encyclopedia Fiqh Praktis karangan Syekh Hussein Al-Awaisyah hafizahullah, murid kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan bacaan kita. Jadi boleh buka di halaman 344, ya, berkenaan tentang bab syarat-syarat dan tata cara solat, ya. Para ikhwah yang dikasihi, alhamdulillah, selepas kita dalam kuliah yang sebelum ni kita dah berbicara tentang azan dan juga ikamat, ya, serta permasalahan yang berkaitan dengannya, ya. Jadi pada pagi ini kita akan bicarakan tentang syarat-syarat solat. InsyaAllah mungkin kebanyakan apa yang kita akan bicarakan ni secara amnya kita sudah sedia maklum, ya. Cuma ya, tujuan kuliah-kuliah kita seperti ini adalah untuk kita terus memantapkan pemahaman kita, ya. Yang mana yang kita tak tahu, ya, kita akan belajarlah, ya. Dan mana yang mungkin kita salah faham, ya, pada kuliah-kuliah seperti ini akan memperbetulkan pemahaman kita. Dan mana yang kita sudah tahu, ya, paling tidak kita terus ingatkan mana yang mungkin kita dah lupa, ya. Baik, kita lihat syarat-syarat solat. Apabila disebut tentang syarat, apakah yang dimaksudkan dengan syarat dan apa beza antara syarat dan rukun, ya. Kebiasaannya, apa yang dimaksudkan dengan syarat adalah perkara-perkara yang perlu ada, ya, sebelum dilakukan sesuatu perkara itu. Jadi bila disebut syarat solat, yang dimaksudkan ya adalah syarat-syarat ni perlu dilakukan, perlu ada, ya, sebelum, ya, dilakukan solat itu, ya. Berbeza dengan rukun itu, ya, perlu ada ketika, ya, melakukan sesuatu itu. Ya, kalau solat, rukun solat itu adalah ketika dilakukan solat itu. Jadi syarat, ya, ialah macam mana kita nak definisikan, boleh tengok kat bawah tu, ya, dia ada sebut kat situ, ya, sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya hukum, adanya hukum. Dia punya bahasa dia tu kena betul-betulkan sikit lah, ya. Sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya adanya hukum. Jika syarat tidak dipenuhi, maka tidak ada hukum. Yang dimaksudkan hukum kat situ adalah solat lah, ya, maka tidak ada solat. Namun keberadaan syarat tidak bererti hukum berlaku atasnya. Ini bahasa dia tu. Ya, maksudnya apa? Namun keberadaan syarat tidak bererti adanya adanya ibadah itu. Seperti mana tidak, kalau adanya wudu tak bererti adanya solat selepas tu. Itu maksud dia, ya. Kadang-kadang orang tu ambil wudu saja, ya, tak bererti dia nak solat lepas tu. Macam itulah, ya. Baik, kita lihat syarat-syarat sah solat, ya. Yang pertama adalah masuknya waktu, ya. InsyaAllah kita sebelum ni dah bicarakan juga tentang, ya, waktu-waktu solat,
ya, bilakah waktu masuknya waktu solat, bilakah masuknya waktu solat, dan bila dia berakhir, ya, untuk solat-solat fardu tu, yang mana secara ringkasnya kesemua waktu-waktu solat ni dia bergantung, dia kembali kepada pergerakan matahari ke bulan. Pergerakan matahari, ya. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, kesemuanya kembali kepada pergerakan matahari, ya. Jadi yang pertama masuknya waktu, maka barang siapa yang solat sebelum waktu, ya, tak diterimalah solatnya. Sama ada sebahagian solatnya atau keseluruhan solatnya sebelum masuk waktu, ya, tidak diterima. Dan insya-Allah kita pun dah disebut sebelum ni, ya, seperti mana tak sah salat kalau dilakukan sebelum masuk waktu, begitu juga, ya, sekiranya salat itu dilakukan selepas habis waktu, ya, dia sama sebenarnya, ya. Kita dah bincang dah tentang istilah qada salat tu, insya-Allah, ya. Baik, yang kedua adalah suci, ya, daripada hadas, hadas besar ataupun hadas kecil, ya. Untuk salat kita perlu suci, ya, daripada hadas. Kalau hadas besar kena mandi wajib. Kalau hadas kecil perlu wuduk. Hal ini seperti mana, ya, firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, di mana ayat ini menjadi asas di dalam syarat yang kedua yang kita sebutkan tadi, suci daripada hadas. Ayat ini menjadi asasnya. Wahai orang yang beriman, sekiranya atau apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka, ya, basuhlah mukamu, tanganmu, ya, semua, ya, anggota-anggota wuduk tu, ya, sehingga di hujungnya, ya, dan jika kamu junub maka fatahharu. Boleh gariskanlah tu, ya, siapa yang nampak tu. Dan jika kamu junub maka mandilah. Mandilah tu adalah terjemahan secara makna. Sedangkan kalau dalam kataan bahasa Arabnya fatahharu. Fatahharu ni bersifat lebih umum. Boleh terjemahkan begitulah, terjemahkan seadanya. Maka, dan jika kamu junub maka apa? Bersucilah, ya. Dalam kurungan mandilah boleh. Tapi kalau diterus dikata mandilah tak tepat, ya. Al-Quran tak kata faghtasilu, mandilah. Al-Quran kata apa? Fatahharu, maka bersucilah. Baik, itu ayat Al-Qurannya. Di samping itu adanya hadis-hadis, ya, seperti mana yang dapat kita lihat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak diterima salat seorang kamu yang berhadas sehingga dia berwuduk, ya. Maka itu jelas, ya, kalau orang tu ya, kalau orang tu berhadas, dia perlu, ya, mengangkat hadasnya, sama ada dengan wuduk ataupun dengan mandi junub, bergantung kepada mandi wajib, bergantung kepada keadaan hadasnya itu, ya. Yang ketiga, membersihkan pakaian, badan dan tempat solat daripada najis. Jadi ada tiga perkara tu. Pakaian, satu, dua, badan, dan yang ketiga tempat, ya. Pakaian perlu bebas daripada najis, ya, sebagaimana firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, ya, bersihkanlah, ya, surah Al-Mudaththir ayat yang keempat. Dan juga kalau dalam hadisnya, ya, dia kembali kepada satu peristiwa, ya, antaranya peristiwa Rasulullah salat berjemaah, ya, di Masjid Nabi. Dalam peristiwa itu, ya, sedang Rasulullah salat, ya, ketika tengah salat tu, tiba-tiba Rasulullah menanggalkan alas kaki dia, ya. Melihat perbuatan Rasulullah, para sahabat di belakang semua pakat tanggalkan. Boleh kita bayangkan sikitlah, ya. Kita bayangkan kejadian tu. Para sahabat di belakang semua pakat tanggalkan kasut, alas kaki mereka, ya. Selesai solat,
Ya, Rasulullah pun bertanya, gerangan apa kamu semua ni tanggalkan alas kaki kamu? Maka para sahabat menjawab, kami melihat kamu buat, kami pun ittiba, ya, kami pun ikut serta. Maka di situ Rasulullah menjelaskan bahawa, ya, sungguh tadi ketika solat, Jibril datang kepadaku dan memaklumkan tentang adanya najis di pada alas kaki aku itu. Maka kerana itu aku menanggalkannya. Lalu Nabi kata, sekiranya seorang kamu datang ke masjid, maka hendaklah dia melihat pada alas kakinya. Sekiranya dia mendapati adanya kekotoran, adanya najis, maka hendaklah dia menggosoknya dengan tanah. Ya, mana ya? Macam bila kita buatlah, ya, kita gosok-gosok kasut kita kan, dengan tanah. Dan hendaklah dia solat dengan keduanya. Ya, banyak faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Tapi itulah, ya, apa yang poin yang nak dikatakan di sini adalah tentang perlunya dibersihkan pakaian kita, dan kita boleh tambahlah alas kaki kita. Mungkin ramai yang tak tahu tentang dianjurkan, bukan dibolehkan, dianjurkan untuk kita solat dengan alas kaki. Dia begitu. Bahkan dalam hadis Nabi kata apa? Solatlah kamu dengan alas kaki kamu, kerana sesungguhnya orang Yahudi Nasrani tidak melakukan sedemikian, maka selisihilah mereka. Jadi sampai begitu. Tapi itulah, kita sedia maklumlah kalau hari ni kita nak masuk dalam masjid pakai alas kaki. Kalau masuk sini pakai alas kaki, Cik Zul kita siaplah. Jadi itu yang pertama, membersihkan pakaian. Stokin, kalau zaman Nabi pun lain lah, ya. Stokin zaman Nabi jawrab, ya. Dan jadi alas kaki yang dimaksudkan adalah kasut atau slipper lah. Pada zaman Nabi pun macam tu juga, ya. Khuf itu stokin kulit, ya. Satu alas kaki, ya. Sama. Jadi kalau kita nak solat dengan stokin pun sama juga. Kita, ya, kena pastikan dia bersih lah, ya. Pastikan seluruh pakaian kita, termasuklah stokin ataupun kasut atau slipper kita, sekiranya kita nak solat dengan alas kaki itu, ya. Baik, keduanya adalah badan, ya. Badan kita, pastikan badan kita bebas daripada najis, ya. Hal ini seperti mana dalam hadis kita lihat di muka surat 347, ya. Hadis di atas sekali itu, bersucilah, ya, daripada air kencing, kerana sesungguhnya kebanyakan seksa kubur disebabkan olehnya, ya. Maknanya jagalah badan kita daripada sisa-sisa ataupun percikan-percikan, titisan-titisan air kencing, ya. Kerana sesungguhnya kebanyakan seksa kubur disebabkan olehnya. Nampak macam remeh, tetapi itulah dia mempunyai implikasi yang berat. Kalau kita tak jaga badan kita, khususnya lelaki lah, bila dia buang air, dia ada jenis tandas berdiri tu kan, lelaki lah, dia kita tengok orang kafir lah, seteruk-teruk. Contoh, dia berdiri, dia pergi membuang hajat dia, lepas tu zurup, dia angkat zip dia, habis. Tak ada suci, tangan pun tak bersih, kemaluan lagi lah, ya. Jadi macam mana agaknya, ya. Maka itu bukan akhlak orang Islam lah, ya. Jadi perlu dipastikan badan bersih. Yang ketiga, yang terakhir adalah tempat kita nak solat tu, ya. Tempat tu lah bahagian kita berdiri, ya, sehinggalah batas tempat kita nak sujud. Itu semua kena dipastikan bersih. Hal ini seperti mana dalam sebuah kisah, InsyaAllah kita semua pernah dengar, sekadar ulangan. Kisah Arab Badui kencing dalam masjid Nabi, ya. Kisahnya sedang Nabi bersama dengan para sahabat, tiba datang seorang Arab Badui. Bila kata Arab Badui, maknanya orang yang, ya, sifatnya kasar, dan kebiasaannya mereka
jahil tentang hukum hakam agama. Maka orang Arab Badui itu masuk, ya, pergi kat tepi masjid tu, dan dia membuang dia buang kencing lah, buang air lah, ya. Melihat perbuatannya, para sahabat semua bangkit dan nak pukul dia, ya, kerana perbuatan dia yang sangat-sangat jijik lagi kotor, ya. Ternyata Nabi SAW, ya, yang penuh hikmah, ya, mengatakan biarkan dia dan tunggu sampai dia selesai, ya, buang hajatnya. Setelah itu Nabi kata apa? Ambil satu bejana air dan tuang sahaja di atas tempat dia buang najis itu, ya. Lalu Nabi kata, sesungguhnya kamu telah, ya, diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan, ya. Tapi itulah poin ni kat mana? Adalah suruhan Nabi supaya dituang air ke atas tempat orang Badui itu buang air kencing dia, ya. Nak mengatakan perlunya tempat solat, seperti mana kita sedia maklum, masjid itu semua adalah tempat solat, perlu dipastikan bebas daripada najis, ya. Baik, yang keempat adalah menutup aurat, ya, lelaki dan perempuan. Ayat kita lihat di muka surat 347 tu, terjemahan di muka surat sebelah. Wahai anak-anak Adam, ya, pakailah pakaianmu yang indah, ya. Ataupun wahai anak-anak Adam, betulkanlah terjemahan tu, ya, bawakanlah kecantikan kamu di semua masjid, ya. Itu terjemahan literalnya lah, ya. Bawalah kecantikan kamu, ya, di setiap atau di semua masjid. Ayat ini menjadi asas, ya. Mungkin sekali pandang macam tak kena, ya, tapi ayat ini menjadi asas dalam syarat yang keempat yang kita sebut tadi, kena tutup aurat. Ya, ayat ini menjadi asasnya, ya. Kita lihat dia ada sebab nuzulnya, sebab ayat ini turun, ya. Kisahnya adalah orang-orang Arab jahiliah di Mekah pada awal Islam dahulu. Mereka mengerjakan tawaf, ya, hasil daripada apa yang mereka warisi daripada ajaran Nabi Ibrahim AS. Mereka mengerjakan tawaf, tetapi itulah, kerana adanya pemahaman mereka yang terpesong, mereka mengerjakannya dalam keadaan tidak berpakaian, ya, lelaki dan juga perempuan. Bukan kerana mereka tak malu, bahkan sebaliknya, mereka sangat malu. Tetapi kerana tuntutan agama tu, agama yang mereka faham tu, mereka solat dalam keadaan tidak berpakaian, lelaki dan perempuan, ya. Maka Islam yang turun, ya, untuk membersihkan amalan-amalan manusia daripada segala yang tidak betul, yang menyeleweng. Maka turun ayat ini yang sebenarnya mengandungi maksud supaya umat Islam tutup aurat mereka, ya, ketika pergi ke masjid, yakni ketika hendak solat. Tapi itulah, kalau kita tengok ayat ni, sebenarnya dia bukan sahaja menyuruh supaya tutup aurat, bahkan apa? Menyuruh supaya lebih daripada itu, membawa kecantikan. Apa artinya? Maknanya memakai sebaik-baik pakaian, ya, selengkap pakaian, seindah-indah pakaian, ya. Kerana apa? Kerana kita hendak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, dalam masalah ataupun dalam perkara, dalam syarat yang keempat, ya, perlu tutup aurat. Apakah aurat bagi lelaki dalam solat? Ada perincian sikit lah, ya, tentang aurat secara am, ya, dan aurat ketika solat. Sebenarnya kalau kita tengok aurat, bila kita perincikan aurat, ada berapa keadaan ataupun ada berapa jenis aurat? Mungkin tak pernah dengar. Ada yang kata 2, ada lagi, ya. Sebenarnya kalau kita tengok, boleh kita kata ada 3,
Ya, ada 3 jenis aurat. Apa pula ni? Baik, sama-sama kita tengok ya. Yang pertama adalah aurat ketika dalam rumah. Ya, ni laki dan perempuan. Aurat ketika dalam rumah. Dalam rumah maknanya apa? Dengan isteri dan anak-anak kita lah. Ya. Apa auratnya? Ya. Laki dan perempuan. Yang keduanya adalah apa? Aurat ketika tadi dalam rumah. Yang kedua adalah di luar rumah. Maknanya di depan orang-orang yang bukan mahram kita. Ya. Atau orang-orang yang tidak ada yang bukan selain daripada isteri dan anak-anak lah. Yang ini di luar rumah. Itu maksud di luar rumah tu. Ya. Dengan erti kata kalau dalam rumah pun ada orang-orang ni tak boleh juga. Ya. Okey. Yang ketiga, aurat ketika dalam solat. Ya. Jadi ketiga-tiga jenis aurat ni dia ada perincian dia lah. Ya, ada perbezaan dia, ada dia punya batas-batas dia. Baik, yang kita nak fokuskan di sini adalah aurat lelaki ketika dalam solat. Baik. Kalau kita lihat dalam mazhab, kebanyakan mereka fokus mengatakan bahawa aurat lelaki ketika dalam solat, ya, adalah antara pusat sampai ke lutut. Ya. Cuma apa yang kita nak tekankan adalah sebenarnya bagi lelaki ada lebih daripada itu. Kita lihat di halaman 349 hadis yang disebutkan di situ, ya, terjemahannya. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mengerjakan solat dengan mengenakan satu pakaian tanpa sesuatu pun, tambah kat situ buat pembetulan sikit, tanpa sesuatu pun daripadanya, minhu, tanpa sesuatu pun daripadanya di atas bahunya. Pundaknya tu bahulah, ya, di atas bahunya. Ya. Nabi kata apa? Jangan seorang kamu solat dalam satu pakaian. Apa artinya satu pakaian? Satu pakaian ni boleh kita bayangkan sebagai sarung lah. Laki pakai sarung, perempuan pakai sarung kan? Ya. Tu. Ataupun kita boleh bayangkan sarung atau ni macam kain ihram. Kain ihram apa? Macam tuala lah, tuala. Kita lilit je. Kan? Itulah dia. Bila satu pakaian ni, bila dia lilit, apa jadi? Kebiasaan dia akan bahagian bawah ni je lah. Yang bahagian atas ni, sebab ni dia tak boleh nak melepasi ketiak kan? Ni ada menghalang kan? Ya. Jadi Nabi menegah, jangan solat dalam satu pakaian tanpa ada sesuatu pun daripada pakaian itu di atas. Tak boleh sampai kat sini je, atau kat bawah je, tak boleh. Dia kena ada sampai di atas bahu. Ya. Di atas apa? Kedua bahunya. Ya. Ada riwayat di atas bahunya, maknanya satu, dan ada riwayat di atas kedua bahunya. Maka akhirnya kita kena ambil dengan hadis riwayat yang kata apa? Satu bahu ke dua bahu? Kita kena ambil riwayat dua bahu. Kerana kedua bahu tu merangkumi satu bahu. Ya, ini perincian dia lah. Baik. Apa maksudnya? Di hadis ini memberi kepada kita kefahaman bahawa lelaki ketika solat tidak cukup untuk hanya dia menutup kemaluan antara pusat dan lutut. Bahkan dia perlu juga menutup bahagian atasnya sehingga ke atas kedua bahunya. Jadi kedua bahunya pun kena tutup. Bila kita kata kedua bahu, maknanya apa? Yang bawah ni sekali lah. Ya, jangan nak dibayangkan dia ambil je pakai tisu satu dah. Itu pemahaman yang salah lah. Jadi bahagian atasnya pun kena ditutup. Jadi kita kena ambil perhatian. Maksudnya apa? Kalau dalam konteks zaman sekarang apa? Baju lah. Dan tak boleh tak pakai baju lah. Dia pakai perkataan singlet tu yang saya nak. Ya. Tak cukup kalau dia pakai kain pelikat je.
tunjuk masa Allahu Akbar. Tak boleh. Ya, pakai ihram, dia pakai yang bawah tu je, atas tu tak ada. Tak boleh. Atau itulah dia pakai short, 3/4, lepas tu singlet. Dia maklumlah baru balik jogging ke apa, pakai singlet. Boleh? Boleh tak? Dia tu ni cukup ke ni? Apa dipanggil? Kain tu apa? Ni halus ke nipis ke kecil? Pilihlah mana. Boleh? Tak cukup kerana dia menutup hanya sebahagian daripada bahu, sedangkan dia perlu menutup bahu dia, kedua bahunya. Ya. Jadi itu sangat penting kerana saya melihat banyak kekeliruan dalam hal tu. Ya. Baik. Jadi bahagian seperti mana antara pusat dan lutut, begitu juga dengan bahagian atas sehingga ke atas, kedua bahu perlu juga ditutup. Adanya perbincangan tentang apabila kita sebut aurat lelaki antara pusat ke lutut, adanya perbincangan di kalangan ulama sama ada adakah kedua peha lelaki aurat ataupun tidak. Ada perbincangan, ya. Dia bukan satu yang kita nak kata apa, ijma', ya. Ulama semua sepakat bahawa pusat ke lutut aurat. Ada perincian sikitlah. Ada perbincangan sama ada kedua peha ni aurat ataupun tidak. Maknanya perlu tutup atau tidak, ya. Kenapa adanya perselisihan macam tu? Kerana adanya hadis-hadis yang sahih, ya, bahawa daripada perbuatan Nabi, di mana Nabi, ya, dia kena perkataan tu kena tepat. Kerana peha Nabi ternampak, terbuka, terselak, tersingkap. Nabi menampakkan pehanya. Ada dalam sebuah hadis, ya. Mungkin ada di bawah di sini, ya. Maka Nabi membuka pehanya, ya, dalam hadis yang sahih ni, ya. Bahkan dalam hadis yang lain ada dalam satu peristiwa Nabi menunggang haiwan tunggangannya dalam keadaan pehanya tersingkap, ya. Kain di atas pehanya tu terdedah, ya. Baik, itu satu kategori hadis yang menggambarkan seolah-olah peha lelaki bukan aurat. Tetapi dalam masa yang sama kita mendapati adanya hadis-hadis, ya. Kita tengok halaman 353. Adanya hadis-hadis kata-kata. Yang pertama tadi, kategori yang pertama tadi adalah hadis perbuatan Nabi. Nabi menampakkan pehanya, ya. Kategori yang kedua, hadis-hadis kata-kata. Antaranya, ya, Nabi kata kepada seorang sahabat, "Hai Ma'mar, tutuplah kedua pehamu kerana sesungguhnya kedua peha adalah aurat." Kita gariskanlah, sesungguhnya kedua peha adalah aurat. Hadis ini, ya, walaupun ada kelemahan pada jalannya, tetapi dia saling menguatkan. Dia ada jalan-jalan riwayat yang lain yang saling menguatkan, ya. Maka dia naik ke darjat hasan, ya, hadisnya dalam kategori hasan, ya, li ghairihi. Baik. Maka kita ada dua kategori hadis. Satu yang seolah-olah kata boleh menampakkan peha, tapi dalam masa yang sama ada hadis kata-kata yang seakan-akan melarang. Maka bagaimana kesimpulannya? Ini yang adanya, itu yang jadi perselisihan tu di kalangan para ulama. Walau apapun, kita kata kesimpulan kita, ya, adalah seperti mana kaedahnya, hadis larangan perlu didahulukan atas hadis yang mengharuskan, yang membolehkan. Hadis larangan perlu didahulukan. Itu kaedahnya. Sebagaimana hadis kata-kata perlu didahulukan di atas hadis perbuatan. Kata-kata Nabi perlu didahulukan atas perbuatan Nabi. Kenapa?
Kerana kata-kata Nabi itu adalah satu pensyariatan am. Adapun perbuatan Nabi itu ada banyak banyak apa? Ada banyak kebarangkaliannya. Ada 3 kebarangkalian. Satu, ya, siapa ingat kebarangkalian perbuatan Nabi itu? Satu, itu adalah Nabi melakukan kerana keuzuran. Ada sebab dia, ya. Yang kedua, Nabi melakukan itu sebelum datang larangan. Dan yang ketiga, yang terakhir, perbuatan Nabi itu adalah khas buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kebarangkalian dalam perbuatan Nabi itu, berbeza dengan ucapan ataupun kata-kata Nabi. Itu adalah satu pensyariatan am, ya, sehingga ke hari kiamat. Maka kesimpulan kita adalah peha lelaki termasuk dalam aurat yang perlu ditutup ketika solat, ya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, biasa tengok ada orang lelaki Arab kadang-kadang pakai seluar pendek. Kita tengok rasa pelik, ni apa benda lah kan. Jadi nak kena faham lah, insyaAllah lepas ni kita ada sedikit pemahaman lah, bahawa ini bukan datang daripada mana-mana planet, tapi dia terkena syubhat lah. Dia terkena syubhat pandangan mazhab, ya, pendapat-pendapat dalam mazhab, ya. Walau macam mana pun, insyaAllah yang pasti kita tahu kesimpulan dia, bahawa perbuatan ni tetap salah, ya. Bahawa nak solat tak cukup, ya, pakai seluar pendek macam tu je, ya. Saya tengok zaman sekarang ni lah, ketika sekarang ni banyak lelaki pakai seluar pendek, tak tahu pasal. Saya ingat itu bukan ikut mazhab, itu diikut internet. Sekarang ni zaman internet kan, internet ni ada lebih saya nampak kesan internet tu ketara sangat. Kalau tahun 90-an dulu, sebelum internet, sebelum wifi ke apa nama TM ni, Unify, Streamix, sebenarnya tak ada sangat. Tapi saya tengok bila internet tu dah tersebar, khususnya di kalangan pemuda-pemudi, tapi kesan tu nampak. Pakai seluar pendek dia, kan? Baik, itu dia. Bila kita kata aurat lelaki antara pusat ke lutut, soalan cukup mah dia, lutut termasuk tak? Ya. Bila kata sampai tu, dia ada bincang tu. Bila kata sampai, maknanya termasuk atau tidak? Ya. Jawapannya termasuk. Lutut itu termasuk dalam aurat, ya. Maka kerana itu, kalau seluar itu dia ngam-ngam je, ya, boleh, tapi kena pastilah bila rukuk dan sujud pun dia tutup juga. Dia jangan ada nak kena buat pergerakan-pergerakan yang tertentu yang membahayakan. Baik. Seterusnya, bahagian kedua adalah aurat wanita, perempuan atau perempuan yang wajib ditutup dalam solat. Bagaimana dengan perempuan pula? Laki insya-Allah kita dah jelas, ya. Ya. Kalau lelaki pakai kain pelikat di solat, tak pakai baju kat atas, kat rumah boleh tak? Jangan lupa kita sedang membincangkan tentang aurat lelaki dalam solat. Dalam rumah, luar rumah, atas rumah, bawah rumah, ya, dalam solat. Ya, insya-Allah dia dalam bilik seorang-seorang, gelap-gelap. Itu jawapan dia. Ya, perlu ditutup antara pusat dan lutut dan bahagian atas sehingga kedua bahunya, ya, dalam solat. Ya, asalkan dalam solat dia wajib tutup tu. Baik, bagaimana dengan perempuan? Ya, kita katakan di sini, ya, wanita wajib menutup seluruh, ya, boleh gariskan perkataan seluruh tu, ya, kerana dia ada maksudnya, ya. Wajib menutup seluruh badannya dalam salat kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Kita lihat halaman 355, ya. Kecuali, boleh gariskan jugalah, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya. Baik, apa dalilnya? Ya, asas dalam aurat wanita ini adalah surah An-Nur ayat yang ke-31. Ini ayat yang menjadi asasnya.
Bahkan perbincangan ulama semua berkisar tentang ayat ini. Ada perselisihan, ada, ya. Tapi insya-Allah kita nak ringkaskan perbincangan tu, ya. Kita kata ini asasnya, itu firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah mereka, ya, nak buat dalam kurungan para wanita, ya, pun boleh. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali, ya. Ini pun boleh betulkan sikit terjemahan, ataupun, ya, buat sikit, ya, nota kaki ke apa ke, kecuali yang zahir daripadanya, illa ma zahara minha, yang zahir daripadanya. Alhamdulillah. Baik, dan janganlah mereka, yakni para wanita, menampakkan perhiasan mereka kecuali yang zahir daripadanya. Apa maksud ayat ini? Ini ada perbincangan yang agak panjang di kalangan para ulama tentang maksud ayat ni, ya. Walau apa pun kita kata yang rajihnya, yang kuatnya adalah seperti mana datang apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi, yang dinobatkan sebagai ulama tafsir yang paling awal, Ibnu Abbas, ya, dan juga para ulama tafsir yang lain, ya, daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in. Mereka mentafsirkan kecuali yang zahir daripadanya, boleh gariskanlah kecuali yang zahir daripadanya, maksudnya apa? Wajah dan kedua telapak tangan, ya. Ini sangat penting. Kecuali yang zahir daripadanya maksud wajah dan kedua telapak tangan. Siapa kata macam tu? Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada hujah yang lebih kuat daripada itu. Ibnu Abbas kata macam tu. Yang Rasulullah doakan kepadanya semoga dia diberi kefahaman dalam tafsir, ilmu tafsir, ya. Baik, maka kerana itu kita kata wanita dalam solat wajib menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, berdasarkan surah An-Nur ayat yang ke-31, ya. Baik, itu perbincangan panjang, kita ringkaskanlah, ya. Apabila kita kata wanita wajib menutup seluruh tubuh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, maksud seluruh itu, ya, juga merangkumi erti bahawa pakaian itu hendaklah tidak jarang dan tidak ketat. Dia maksud seluruh tu, itu dia merangkumi maksud, ya, tidak jarang dan tidak ketat. Kerana jika dia jarang atau dia ketat, dia dia tidak menepati maksud menutup seluruh tubuh badannya. Ya, dia dianggap sebagai seperti tak berpakaian. Ya, wanita yang pakai pakaian jarang ataupun ketat, di sisi syarak dia seolah-olah dia, minta maaf, dia telanjang di sisi syarak. Seperti mana dalam hadis Nabi, kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Macam mana tu? Itu dia. Ya, dia berpakaian tapi kerana jarang ataupun ketat, dia jadi macam tu. Ya. Baik. Ada sedikit perincian bagaimana dengan telapak kaki perempuan. Kaki perempuan lah. Bila kata telapak maksudnya apa? Tapak kaki. Bahagian atas kita nak kata kaki. Tak, sebab kaki tu kadang-kadang dimaksud sampai ke pergelangan kaki. Boleh kan? Boleh, eh? Istilah baru tu. Itu bid'ah tu. Kedua kaki perempuan, bagaimana dengan kedua kaki perempuan? Sebab kita kena ambil maklum juga, khususnya saya tengok masyarakat kita lah, ya, di mana perempuan biasanya dia punya kain dia tu, yang saya nampak dia kadang-kadang di atas kedua lutut, ya. Yang laki pula dia terbalik, laki pula isbal, yang perempuan jaga tak isbal. Dan solat macam tu juga saya tengok. Jadi itu tak betul, ya. Sepatutnya perempuan dia tutup seluruhnya, termasuk seluruh kakinya. Yang laki yang patutnya jangan lepas buku lali. Baik, maka itu kena ambil perhatian bahawa perempuan bila dia solat, dia kena
kain dia tutup kedua kakinya, ya, kerana kaki itu aurat atau tidak? Mungkin ada yang kias, buat kias batil. Kalau wajah ni yang paling cantik, boleh buka dalam solat, kaki aku yang hodoh ni boleh lagi lah, boleh. Dia buat kias macam tu. Tak boleh. Ini nak kata bahawa dalam agama tak boleh nak berakal-akal. Ya, dalam agama kena apa yang disebut dalam nas. Ya. Maka jangan kita nak buat kias macam tu. Jadi kaki kena tutup juga, ya. Cuma, ya, kita kata para ulama, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, memberi kelonggaran dalam pada telapak kaki tu. Telapak kaki bila dia sujud, ya, bila dia dia tegakkan kedua kakinya, barangkali akan ternampak, ya, maka diberi kelonggaran di situ. Dengan bagaimana? Kalau ternampak tanpa dia sedar, tak ada masalah, ya. Tetapi Syekh Al-Albani kata, sekiranya dia ditegur ketika solat tu, Cik Timah, telapak kaki tu, sekiranya dia ditegur, dia wajib menutupnya. Boleh? Ya. Itu je lah, ya. Baik, juga apabila kita kata dia boleh membuka wajahnya dan kedua telapak kakinya, apakah had wajah tu? Ya, insyaAllah itulah dia. Ya, seperti apabila nak wuduk, membasuh wajah kan. Wajah tu apa had dia? Daripada hujung rambut ke dagu, ya, dan daripada hujung telinga kanan ke hujung telinga kiri, ya, jadi sampai ke dagu. Itulah bila nak bincang bahagian bawah ni, adakah dia aurat atau tidak? Dia aurat, ya, dia aurat, maka dia kena ditutup, ya. Sebagaimana bila kita nak basuh muka, kita tak sampai basuh kat bahagian bawah ni, ya, kerana dia bukan termasuk dalam wajah. Maka bila nak, ya, nak buka, kalau nak buka itu dia, ya, sampai ke hujung dagu, ya. Ini bagi perempuan lah, ya. Ustaz, ya. Saya nak tanya, sekarang dia macam kalau macam perempuan tu ditutup tangan dia dengan sarung tangan ni, keseluruhan tangan dia tu macam bid'ah ke tak? Ya, bagaimana kalau sekiranya, ya, wanita itu menutup tangannya dengan sarung tangan, ya, atau dia menutup wajahnya ketika solat, bagaimana? Boleh? Tak boleh? Jangan lupa, bila kita sebut aurat perempuan ketika solat tadi, kita kata apa? Auratnya adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kita sedang membincangkan tentang apa? Aurat yang wajib ditutup. Kita kata seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tangan. Kita bukan sedang membincangkan tentang apa yang perlu ditutup dan apa yang wajib dibuka. Tak. Maka kalau dia nak tutup, terpulang pada dia. Bukan wajib dibuka wajah dan kedua tangan tu. Jangan kita duk bayang ketika ihram. Perempuan ketika ihram lain. Perempuan ketika ihram, ya, dia perlu membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya. Tapi jangan dikiaskan antara ihram dengan solat lain, ya. Maka kalau dia solat di luar dan dia memakai niqab, apa lagi panggil? Purdah. Perlukah dia membukanya? Tak perlu, ya. Dia pakai sarung tangan, lelaki pun pakai sarung tangan, sejuk, kena buka? Tak perlu buka, ya. Jangan keliru dalam hal-hal ni, ya. Kalau dia nak tutup, tak ada masalah, ya. Yang kita nak kata, kalau dia nak buka, itu persoalan dia. Boleh wajah dan kedua telapak tangan tu, ya. Baik, bagaimana dengan lelaki yang solat tanpa penutup kepala? Tadi kita sebut aurat lelaki kan ketika solat. Bagaimana lelaki yang solat tanpa penutup kepala? Penutup kepala maknanya kopiah, serban, ya, selendang ke apa ke, ya. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahawa tak dinafikan bahawa, ya, kepala itu bukan aurat yang perlu ditutup.
Tetapi solat tanpa penutup kepala bagi lelaki, dia tak lari daripada makruh. Ya, dia tak lari daripada makruh. Kita lihat halaman 358. Ya, kenapa dia makruh? Kerana dia menyalahi keumuman ayat surah Al-A'raf ayat yang ke-31 tadi. Wahai anak-anak Adam, bawalah kecantikanmu di seluruh masjid-masjid. Ya, maka kita mendapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis, semua hadis-hadis yang menceritakan tentang salat Nabi, tidak ada satu pun yang menyebut bahawa Nabi pernah salat tanpa penutup kepalanya. Sedangkan kita secara yakin tahu bahawa Nabi memang pakaian dia adalah termasuk adalah menutup, pakaian dia adalah dipakai serban. Jadi kalau sekiranya Nabi pernah salat tanpa penutup kepalanya, itu pasti telah diriwayatkan oleh para sahabat. Kerana itu akan menjadi satu kelainan daripada kebiasaan baginda. Ini bukan sahaja kebiasaan baginda, bahkan ini adalah adat orang Arab sejak dulu, yang mana kita mendapati adat itu dibawa sehingga ke hari ini. Tengok orang Arab kan, khususnya orang Saudi lah. Orang Saudi dia selendang, dia masih adat tu sangat kuat lagi dipegang. Dia pakai selendang tu. Ya, selendang tu ibarat songkok orang Melayu kita. Cuma orang Melayu kita, dia punya iman dia tidak goyah sikit lah. Dia songkok tu dia pakai hari raya je. Tapi orang Arab kita mendapati dia pakai apa? Hari-hari. Takkan kita jumpa dia pergi ke pejabat tanpa selendang warna merah tu, merah ke putih ke. Takkan ada. Pernah kita tengok imam Masjid Haram pakai kopiah haji macam saya ni? Mustahil. Mungkin ada, kalau ada yang tak perasan, ni sekarang dia tahulah. Tapi mungkin kalau ada yang tertanya-tanya, kenapa dia kena pakai, apa dia panggil? Itu dipanggil mislah. Dia ada jubah, atas jubah tu dia ada pakai warna kuning-kuning ke, atau warna merah, warna hitam. Itu panggil mislah. Tapi atas kepala dipanggil selendang kan. Kalau ada yang tanya, itu kena ke? Jawapannya ya, dia kena. Itu adat dia. Ya. Jadi nak kata pada zaman Nabi memang macam tu. Ya. Takkan ada orang lelaki yang tiba-tiba dia keluar, ya, tanpa penutup kepalanya. Ya. Maka kerana itu, ya, perbuatan solat tanpa penutup kepala, di samping dia menyalahi, ya, ayat surah Al-A'raf 31 yang menuntut supaya kita membawa pakaian kecantikan kita, dia juga menyalahi tata cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana Nabi solat dengan penutup kepalanya. Ya. Sedangkan Nabi telah mengatakan, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Hadis yang cukup umum, maka dia merangkumi segala-galanya, termasuklah, ya, kebiasaan Nabi, ya, salat dengan penutup kepala. Di samping itu juga perbuatan salat tanpa penutup kepala, dia tasyabbuh. Salat, lelaki yang salat tanpa penutup kepala, ada unsur apa? Tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani memang kita mendapati mereka, ya, tidak ada aspek menutup kepala ni, ya. Baik, kita lihat halaman 360. Syarat sah salat yang kelima adalah menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat bertepatan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-144. Sesungguh kami melihat mukamu, wahai Rasulullah, menengadah mendongak ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ya, jelas insya-Allah maksudnya. Ya, ayat ini menjadi asas
dalam kewajipan kita menghadap ke arah Kaabah ketika dalam solat. Cuma sedikit penjelasan saja buat yang tak tahu, bahawa sebab nuzul ayat yang kita baca tadi, dia turun di Madinah, ya. Tatkala Nabi, ya, ketika itu syariatnya adalah kalau solat masih lagi menghadap ke Masjidil Aqsa, ya, maka Nabi merasa tidak senang kerana orang-orang Yahudi pun turut menghadap ke Masjidil Aqsa, ya, kerana itu agama yang mereka warisi, ya. Maka Nabi tidak merasa senang untuk sama-sama menghadap dengan orang Yahudi ke arah Masjidil Aqsa. Bahkan orang-orang Yahudi mengejek orang-orang Islam bahawa Nabi Muhammad ni kononnya bawa agama yang baru, syariat yang lain, syariat dia, tetapi dalam solat dia menghadap tempat kita menghadap. Maka Nabi tidak rasa senang. Maka kerana itu Allah kata, sungguh kami telah melihat mukamu mendongak-dongak ke langit. Maknanya Nabi menanti-nanti bilakah akan adanya perintah supaya berpaling daripada Masjidil Aqsa dan menghadap ke Masjidil Haram. Maka Allah memperkenankan, ya, hajat Nabi itu, maka diturunkan perintah supaya menghadap ke Kaabah di Makkahul Mukarramah, ya. Juga kisahnya dalam Masjid Qiblatain pun begitu juga. Masjid Qiblatain, siapa yang dah berkesempatan untuk buat umrah ataupun buat haji di Madinah, adanya Masjid Qiblatain, ya. Ada yang tahu Masjid Qiblatain? Kalau tak tahu tak payahlah, ya. Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Kisahnya para sahabat, bukan Rasulullah, para sahabat sedang solat menghadap ke kiblat yang pertama, ke Masjidil Aqsa. Setelah turunnya perintah dalam ayat yang kita baca tadi, ya, para sahabat pun memaklumkanlah kepada orang-orang yang tinggal di luar bandar Madinah. Qiblatain tu dah luar bandar Madinah dulu, ya. Bandar Madinah dulu tapak Masjid Haram, Masjid Nabi itulah, ya. Dia punya tile putih kat luar tu. Perkuburan Baqi' tu dah keluar dah, ya. Baqi' tu dah luar Madinah dah. Ya, sekarang ni Baqi' kat center Madinah, ya. Baqi' tu dah luar Madinah. Jadi Qiblatain lagi lah, ya, Masjid Qiblatain lagi lah di luar Madinah. Maka ada sahabat yang lain melewati Masjid Qiblatain tu dan mendapati bahawa mereka sedang menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka mereka pun berteriaklah ke dalam tu. Ni bahasa saya lah, oi, kiblat dah berubah lah. Maka, ya, sedang mereka solat, mereka pun berpaling dalam solat, ya. Yang mana kedudukannya adalah 180 darjah, ya, bukan 360. Kalau 360 dia menghadap balik. Maka dia berpaling, mereka berpaling. Maka imam daripada belakang berpaling dan bergerak ke depan, ya. Ini semua dalam solat. Maka sempena peristiwa itu, masjid itu dinamakan sebagai Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, ya. Baik, hukum halaman 361, hukum orang yang melihat Kaabah dan orang yang tidak melihat Kaabah, ya. Ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau sekiranya orang itu mampu melihat Kaabah. Kaabah, bukan kiblat, Kaabah. Ini boleh kita bayangkan, ya, hanya kalau sekiranya dia solat di tengah-tengah Masjidil Haram itulah, dia mampu melihat Kaabah tu, maka dia wajib menghadap Kaabah tu. Zat panggil apa? Bangunan Kaabah tu, ya. Kerana dia mampu melihatnya. Bukan dia solat menghadap, dia tengok Kaabah tu, tak. Dia solat tetap memandang ke tempat sujud, tapi arah dia tu perlu menghadap Kaabah. Ada pun orang yang tak mampu melihat Kaabah tu, cukup dengan mereka menghadap ke arah Kaabah. Macam mana kata? Takut sama redundant. Cukup dengan mereka menghadap ke arahnya. Barangkali ada, sebab dia jauh kan, cukup dengan mereka menghadap ke arah kiblat itu, ya. Tak perlu nak tepat-tepat, kerana itu adalah satu yang di luar kemampuan, ya. Nak tepat tu hanya kalau mampu melihat, ya. Kalau tak melihat, cukup dengan menghadap ke arah kiblat itu, ya. Baik, bilakah tergugurnya kewajipan menghadap kiblat? Bilakah tergugur kewajipan menghadap kiblat? Menghadap kiblat tu dah wajib, itu syarat. Tapi bilakah tergugur syarat ni? Ada dua keadaan. Yang pertama, kalau dia solat sunat,
di atas kenderaan, solat sunat di atas kenderaan, boleh sahaja dia solat tanpa menghadap kiblat, ya. Cuma sunnahnya adalah bila di takbiratul ihram tu dia menghadap kiblat, kalau dia mampulah. Lepas tu dia menghadap mana, menghadap lah, ya, dalam kereta atau motor. Motor ada tak ada khusyuk lah kan, ya. Pernah tak tengok ada orang hantar saya video orang sing ke apa ke, dia naik motor bersila ke apa ke, tapi tanpa dia pegang handle. Dia nak motor dia tak dia nak show off lah. Macam apa kau. Wallahu alam. Saya merasakan bahawa ini memandangkan dia nampak macam syekh kan? Dia bukan macam orang biasa, dia macam syekh yang sekali pandang, apa hal dia buat benda pelik ni? Saya merasakan, ni buruk sangka saya lah, saya merasakan bahawa dia sedang menunjukkan karamah dia. Bahawa dia mampu bertapa, mampu solat walaupun atas motor. Dia mampu solat juga kan? Wallahu alam. Baik, tak apalah. Jadi kalau solat sunat di atas kenderaan, tergugur kewajipan menghadap kiblat tu. Kalau solat fardu, wajib turun daripada kenderaan tu, ya, sekiranya mampu. Kalau tak mampu, solat dalam keadaan yang mampulah, walaupun tak menghadap kiblat. Baik, itu nak kata pilihan lah. Kalau dia solat sunat, dia ada pilihan untuk solat di atas kenderaan walaupun tak menghadap kiblat, ya. Kalau solat fardu, dia wajib turun daripada kenderaan dan menghadap kiblat. Tapi kalau dia tak mampu, boleh sahaja dia solat, ya, dalam keadaan dia, ya, kalau dalam keadaan darurat lah, ya. Yang kedua adalah kalau sekiranya dalam keadaan ketakutan ni bolehlah kita faham dalam keadaan perang, ya, tetap wajib solat, ya, dalam keadaan perang, bahkan dalam keadaan menunggang, ya, menunggang haiwan tunggangan tu, ya, tetap wajib solat. Subhanallah, bagaimana syarak sangat-sangat menitik beratkan solat tu, ya, walaupun dalam keadaan perang tetap wajib solat. Kalau mampu berjemaah, seperti mana solat perang berjemaah, ada tata cara dia. Tak mampu nak berjemaah, solat bersendirian, kalau tak mampu atas tanah, di atas kenderaan, boleh bayangkan, ya, solat atas kenderaan macam mana pun, ya, dan rakaatnya satu rakaat je, ya. Itu kalau dalam keadaan takut, atau orang sakit, orang yang uzur, atau orang yang dipaksa lah. Orang yang dipaksa, paksa ni macam-macam lah, ya. Dia diikat ke apa ke, na'udzubillah, ya, dia tak mampu nak menghadap kiblat, maka di situ tergugurlah kewajipan menghadap kiblat, ya. Bagaimana dengan orang yang tak tahu arah kiblat, ya? Bagaimana dengan keadaan orang yang tak tahu arah kiblat, ya? Di sini dia kena ijtihad sedaya yang dia mampu, ya. Dan sekiranya ternyata selepas dia selesai solat, ternyata bahawa arah yang dia tuju tu silap, salah, maka tidak mengapa, ya, dia sama sekali tidak perlu mengulang solat dia, walaupun waktu masih ada lagi. Kenapa? Kerana dia telah lakukan sedaya yang dia mampu. Dan syarak hanya menuntut supaya kita melakukan sesuatu itu sedaya yang mampu, bukan di luar kemampuan, ya, insyaAllah. Baik, ada satu je poin kat situ, ya, halaman 363, tentang tata cara solat, ya. Tata cara solat itu secara ringkas saya kira, kerana saya tengok dalam bab yang berikutnya adalah tentang, ya, perkara-perkara wajib atau rukun-rukun solat serta perkara sunat-sunat solat, dia berkaitan juga, ya. Jadi tata cara solat ni secara ringkas agaknya, ya, secara umum lah, ya. Tata cara solat ni saya tengok dia merujuk kepada sebuah hadis yang dipanggil sebagai hadis lelaki yang tidak solat dengan betul. Ada satu peristiwa lah, ya, seorang sahabat tu masuk dalam masjid Nabi, lepas tu dia solat. Lepas dia solat, dia datang kepada Nabi, dia bagi salam,
Assalamualaikum, Rasulullah nak jawab, Waalaikumsalam. Lalu Nabi kata apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali dan ulang balik solat kau, kerana engkau belum lagi solat. Dia dah solat dah, tapi bila dia datang menghadap Nabi, dia bagi salam, Rasulullah kata, pergi balik, solat balik, kerana engkau belum lagi solat. Dia peristiwa benda tu berulang sampai 3 kali. Rasulullah kata apa? Pergi balik, solat balik, kerana engkau belum lagi solat. Sedangkan dia dah solat. Tetapi ternyata Nabi kata apa? Engkau belum lagi solat. Maknanya solat kau tu tak betul lah, ya. Sehingga kali ketiga tu dia dah surrender lah. Dia kata, ya Rasulullah, inni la ahsanu ghaira hadha. Sungguh aku tak mampu lebih baik daripada ini. Ini paling cantik lah ni, ya. Maka ajarkanlah aku. Maka di situ Nabi mengajar dia, ya. Sekiranya engkau bangkit, ya, untuk solat, maka bertakbir, takbiratul ihram. Lalu bacalah apa yang mudah bagi engkau. Kerana nampaknya daripada peristiwa tu, nampak orang tu orang Arabi, orang Badui, orang yang baru masuk Islam, masih lagi banyak dijahil, ya. Maka Nabi kata apa? Maka solatlah, maka bacalah apa yang mudah bagi engkau, ya. Lalu rukuk, dan hendaklah engkau tenang, tamakninah ketika rukukmu. Lalu berdiri, yakni i'tidal, ya, sehinggalah engkau berdiri dengan betul, ya. Lalu sujud, dan sujudlah dengan tenang, maknanya jangan cepat-cepat, buat dengan sempurna, tenang sehingga engkau tenang dalam sujudmu. Lalu duduk sehingga engkau tenang, tamakninah dalam dudukmu, dan lakukanlah demikian dalam seluruh solatmu, ya. Itu pesan Nabi kepada lelaki Arabi tadilah, lelaki yang tidak solat dengan betul, ya. Hadis ini dikenali sebagai hadis lelaki yang tidak solat dengan betul, al-musi'u fi salatihi, ya. Dia menjadi asas sebenarnya dalam tata cara solat. Kerana itu penulis, ya, membawa hadis itu, membawa peristiwa itu, menyebut peristiwa itu dalam bahagian ni, ya, bahagian tata cara solat. Kerana Nabi sekadar menjelaskan kepada dia benda-benda asas je, sebab dia orang baru lagi, ya, dia orang Badui. Nabi tak sebut benda-benda yang lain, ya. Para ulama mengatakan bahawa inilah asas solat. Siapa yang buat ni, lengkaplah, selesai solat dia. Bukan lengkap, maknanya tertunailah solat dia, ya. Baik, saya ingat cukup sampai itu. Kalau ada seorang bertanya. Soalan kita fikir daripada orang di rumah. Oh, Dia ni soalan satu. macam mana rumah pula? Oh, online. Okey. Berdasarkan buku Fiqh Praktis muka surat 312, lafaz ar-rajulu dalam matan ini adakah merujuk kepada lelaki saja atau termasuk wanita? Sebelum ni Ustaz ada sebut anjuran untuk azan dan ikamat ini adalah untuk kedua-duanya. Sebab saya terjumpa satu maklumat yang menyatakan azan untuk wanita adalah makruh. Tak, InsyaAllah kita dah sebut dah, ya, bahawa azan, ya, dan ikamat juga dianjurkan ke atas wanita, tetapi dengan meraihkanlah perbezaan tata caranya antara lelaki dan wanita, di mana hanya lelaki yang dianjurkan untuk mengumandangkannya secara kuat di masjid, ya, memanggil penduduk kawasan itu untuk datang ke masjid, iaitu orang lelaki secara khasnya. Maka muazzinnya pun lelaki, ya. Itu tata caranya. Tetapi hal ini tidak menafikan tentang anjurannya supaya wanita juga turut mengumandangkan azan dan juga ikamat, tetapi itulah dengan merendahkan suaranya, ya. Kerana dia bukan nak memanggil lelaki solat kat belakang dia. Jangan jadi macam ustazah Oxford. Itu sesat, ya. Kerana kenapa kita macam tu? Kerana telah sabit bahawa Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap sebagai sahabat yang paling faqih, yang paling alim, yang paling berilmu, ya,
dia telah sabit bahawa dia telah azan dan ikamat untuk solat ni, ya. Bahkan Ibnu Umar, sahabat Nabi, yang juga termasuk di kalangan fuqaha sahabah, ulama sahabat yang paling faqih, ulama fiqh di kalangan sahabat. Ulama fiqh di kalangan para sahabat. Para sahabat bukan semua ulama, mereka ada darjat dia. Yang Arab Baduinya tak seperti para sahabat yang lain, ya. Maka Ibnu Umar termasuk di kalangan ulama fiqh para sahabat. Dia ditanya tentang wanita azan dan ikamat. Ternyata apa jawapan Ibnu Umar? Dia mengingkari soalan tu. Dia mengingkari orang tu tanya. Dia kata apa? Apakah engkau nak aku halang wanita berzikir? Ya. Apakah engkau nak aku halang wanita berzikir? Nak mengatakan bahawa ini adalah satu benda yang dianjurkan, ya. Azan itu zikir, ya. Satu yang banyak fadilatnya. Mengapa para wanita dihalang daripada memperoleh fadilatnya? InsyaAllah kita dah tahu fadilatnya. Kita dah ingat hadisnya, kan? Nabi kata apa? Sekiranya diikamat, maka akan salat bersamanya kedua malaikatnya. Tetapi sekiranya dia azan dan ikamat, apa? Akan salat di belakangnya apa? Tentera Allah yang tidak boleh dilihat oleh mata. Termasuk untuk wanita, ya. Dia dapat pahala berganda lah, ya, kerana dia mengajak kepada kebaikan, ya. Lagi-lagi kalau perempuan tu nak solat berjemaah, kan? Adakah perempuan boleh solat berjemaah? Boleh, ya. Walaupun asasnya adalah dia solat bersendirian di rumah, ya. Tapi kalau dia ada kawan-kawan dia, tetamu perempuan, saya tengok ni pun kadang-kadang kalau RNR pun nampak sangatlah. Saya tanya isteri lah, wanita berbab dalam solat ni dia apa? Dia lone ranger. Syuh, aku nak solat sendiri, ya, sendirian berhad. Sedangkan itu tak patut berlaku, ya. Dah berjemaah, dah kawan-kawan ada sekali, kenapa tak solat bersama? Berjemaah kan ada fadilatnya, kan? Jadi jangan keliru di situ. Asalnya memang wanita itu solat bersendirian kat rumah. Jangan dia nak panggil jiran, "Oi, mari solat." Tak ada. Solat bersendirian di rumah. Tetapi itulah, kalau pada masa tu ada kawan dia, ada anak perempuan dia. Anak perempuan macam mana? Mainlah dengan game tu, mak nak solat, ya. Ini tak betul. Ya, ini mak yang minta maaf, yang kuranglah tarbiyah dia. Dia ajak anak perempuan tu solat bersama, ya. Muru auladakum bis-salat bis-sab'a. Perintahkanlah anak kamu solat ketika mereka umur 7 tahun, laki dan perempuan, ya. Jadi solat berjemaah. Azan dan ikamat. InsyaAllah, ya. Adapun yang kata makruh, mungkin sebelum kita membuat kesimpulan tentang maksud dia, mungkin kita kena pastikan apa maksud dia. Azan wanita azan itu makruh. Apa maksud dia? Kalau maksud dia perempuan pergi azan kat masjid, itu bukan makruh, itu haram. Perempuan pula nak pergi azan, hai. Tak boleh. Semerdu macam mana pun tak boleh, ya. Itu haram, bukan makruh. Tapi kalau nak kata makruh secara mutlak, itu silap lah, itu salah, ya. Ada satu hadis berkenaan keutamaan hutang berbanding dengan sedekah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan lemah, tetapi dihasankan oleh Syekh Albani. Dalam hal ini Syekh Albani dikatakan terlalu mudah dalam menilai terhadap perawi hadis. Nak minta komen berkenaan ilmu rijal hadis. Pertamanya saya tak tahu apa hadis yang dimaksudkan. Keutamaan hutang berbanding sedekah. Membayar hutang, nak berhutang macam mana pula ada fadilat berhutang. Bahaya, bukan macam tak ada. Kita ditegah daripada berhutang, iaitu kita dituntut untuk bersedekah. Kita dituntut untuk, kalau orang datang minta bantuan, kita tolong. Tapi kita ditegah daripada meminta-minta, ya. Itu kena fahamlah. Kerana perbuatan meminta ni adalah
perbuatan menghina diri. Sedangkan seorang Muslim dituntut supaya apa? Sentiasa menjaga kemuliaan dia. Seorang orang Islam adalah orang yang mulia, berbeza dengan orang kafir adalah orang yang hina. Maka seorang Islam, dia tak boleh nak bersifat dengan sifat-sifat kehinaan. Antara sifat itu adalah meminta-minta. Yadul ulya khairun minal yadil sufla. Tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menadah, yang menerima. Ya. Adapun tentang dakwaan bahawa Syekh Al-Albani terlalu mudah dalam penilaian dia terhadap perawi hadis, ini adalah satu dakwaan dan tak boleh dijadikan sebagai satu hukum yang umum. Kerana dalam ilmu hadis, ya, setiap hadis itu ada dia punya keadaan dia yang khusus, ya. Maka perlu disebut dalam riwayat mana dia terlalu mudah, kerana tak boleh nak dibuat pukul rata semua tu, ya. Tapi itulah Syekh Al-Albani, dia ada kaedah di mana dia mengambil pendirian bahawa satu jalan itu barangkali dia lemah, tetapi ia boleh dikuatkan sekiranya ada jalan-jalan riwayat yang lain yang menyokong dia. Seorang perawi yang lemah, Syekh Al-Albani dia ada perincian. Kelemahan itu perlu daripada sudut yang boleh dikuatkan. Adapun kalau kelemahan itu daripada sudut yang tak boleh dikuatkan, tak boleh dikuatkan. Macam mana kelemahan riwayat yang boleh dikuatkan? Bagaimana? Kalau sekiranya ingatan dia lemah, kelemahan ini boleh dikuatkan kalau ada perawi yang lain yang menyokong riwayat dia. Tapi kalau dia lemah daripada sudut dia penipu, ini insya-Allah bawa macam mana pun tak boleh membantu dia. Seorang penipu tak boleh dibantu, tak boleh dikuatkan dengan penipu-penipu yang lain, tak boleh, tak jadi kuat. Dia lemah juga, ya. Jadi itu dia. Syekh Al-Albani dia membuat perbezaan itu, ya. Maka kalau kelemahan itu daripada sudut kelemahan ingatan perawi itu, atau perawi itu tersilap, adanya kesilapan pada sanad itu, ya, macam-macam. Ada ilmu hadis ni agak luas, ya. Maka sekiranya dia boleh dikuatkan, maka mengapa tidak dikuatkan, ya. Baik, itu jelah jawapan yang dapat diberikan, ya. Ya. Ustaz cakap yang menghadap kiblat itu salah satu syarat sah solat. Kalau dia tersilap, dia lepas tu dia ingat masih ada masa, dia tak perlu ulang. Macam mana kalau orang berjunub, dia tak ingat, belum mandi, dah solat dah selesai, lepas tu baru ingat masanya, waktu solat masih ada. Tu soalan kedua nak tanya, ada tak kemungkinan Ustaz, syubhat datang? Kadang-kadang kita fikir tu sesuatu hukum yang berlaku pada sahabat Nabi, mana Nabi arahkan sahabat tu, ada tak kemungkinan hukum tu Nabi untuk sahabat ni dia special sikit, Nabi bagi dia mungkin Nabi nak kebaikannya lebih, Nabi lebih ketat sikit hukum tu. Tapi untuk kita yang awam ni mungkin dia tak, macam contoh pada sahabat tu jadi wajib, tapi pada kita ni dia jadi macam sunat je. Ada tak kemungkinan begitu tu? Baik, yang pertama tadi, kalau sekiranya orang tu solat junub dan dia hanya ingat selepas dia selesai solat, ya, dan atau dia tak ada wuduk, dia solat tanpa wuduk, atau banyak contoh sebenarnya kita boleh bagi. Dia solat dalam keadaan ada najis, ya, pada pakaian atau badan atau tempat dia. Lepas dia solat, dia selesai baru dia sedar, ya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada ayat firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa terjemahan dia? Ya Allah, janganlah engkau perkirakan kesalahan kami sekiranya kami lupa atau tersilap. Ya. Ya Allah, jangan engkau perkirakan, maknanya abaikan, ampunkan, ya, kesalahan kami sekiranya kami lupa
atau tersilap. Kita melihat bahawa dia sudah termasuk kesalahan-kesalahan seperti ini, dia sama ada terlupa atau tersilap, maknanya tak sengaja, ya. Di situ kesalahan itu, kesilapan itu terangkat, ya. Maka saya mengira bahawa ada perbezaan di kalangan para ulama, ya. Tak dinafikan bahawa ada pendapat yang kata ulang balik, ya. Tapi itulah, jangan, dalam masa yang sama ada pendapat yang kata tak perlu ulang, ya, kerana dia telah melakukan dengan sedaya kemampuan dia ketika itu, ya, tanpa disengajakan, ya. Maka dia telah lakukan apa yang wajib ke atasnya, ya, ketika itu, dalam keadaan itu yang dia tahu, itu yang dia ingat, ya. Maka kalau dah selesai, selesailah. Dan kita boleh ambil satu qiyas daripada perbuatan para sahabat yang solat, ya, tersalah kiblat, ya. Kita mendapati bahawa Nabi tidak mengingatkan mereka, tidak memperbetulkan mereka, kata lain kali jangan buat, lain kali kalau salah kiblat, lepas tu sedar, solat balik. Nabi tak kata begitu. Ternyata Nabi memperakui apa yang mereka lakukan itu, sedangkan mereka solat tanpa menghadap kiblat. Jangan kita lupa bahawa semua syarat-syarat sah salat, dia kelima-lima syarat ni kena ada, ya. Jangan dibezakan antara kalau salah kiblat dengan salah tak ada wuduk. Kedua-duanya syarat. Maka dalam masalah sahabat tu menghadap ke arah salah kiblat, Nabi tak suruh mereka ulang, maka boleh kita faham begitulah dengan syarat-syarat yang lain, sekiranya dilakukan dengan secara lupa atau tak sengaja, ya. Asalkan dia dah solat, dah selesai, maka selesailah, ya. Dia tak perlu nak ulang. Baik, yang kedua tadi kemungkinan tu hukum untuk sahabat. Okey. Adapun tentang adakah ada kemungkinan bahawa satu hukum itu khas buat para sahabat, ya. Bila kata kemungkinan, dia sebenarnya bukan kemungkinan. Saya cuma nak betulkan soalan tu. Kemungkinan ini kita campakkan jauh-jauh, ya, kerana dia sampai bila? Mungkin semua yang kita baca tadi untuk sahabat ke? Habis kita tutup buku ni, ini semua buku ni untuk sahabat je, sebab Nabi semua cerita kat sahabat je. Boleh faham? Itu syubhat tu. Bila kita kata ini mungkin, kita kata mungkin tu, kita tolak tepi. Kita kena yakin ini untuk sahabat saja ke umum untuk semua umat Islam. Kita kena pastikan. Maka secara prinsipnya hukum hakam syara' daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk seluruh umat. Wa bu'ithu ilan nasi kafah, dan aku diutuskan untuk seluruh manusia. Itu prinsip. Tak dinafikan bahawa ada keadaan, ada hadis-hadis di mana seorang sahabat tu tanya kepada Rasulullah, ahwa li khassatan am lin nasi 'ammatan? Dan saya kira ini satu je peristiwa, dan lain tak ada. Ada satu peristiwa, saya tak ingat apa peristiwa tu, tentang Rasulullah memberikan kepada dia satu kemudahan, satu kelonggaran, sedangkan benda tu tak boleh. Maka sahabat tu tanya, adakah ia khas buat aku, kelonggaran ni, kemudahan ni, atau adakah dia umum untuk semua? Ternyata Nabi kata, untuk engkau secara khasnya. Maka ini dia dah lain. Dia lari daripada, dia terkecuali daripada prinsip umum tadi, ya. Maka kita kata peristiwa itu je lah khas buat sahabat tu, ya. Yang mana seingat saya hanya itu peristiwa tu, satu-satu peristiwa, di nama Nabi mengkhaskan seorang sahabat dengan satu hukum yang menyalahi hukum untuk orang lain. Maka itu kita kata prinsipnya adalah hukum hakam agama adalah untuk umat Islam semua secara am, ya. Kerana Nabi diutuskan untuk seluruh manusia, bukan untuk sahabat-sahabat tertentu atau keluarga dia, Sayyidina Ali ke, atau anaknya Fatimah dan sebagainya. Tidak. Nabi diutuskan untuk seluruh umat. InsyaAllah. Tuan Haji. Mengenai balik pada syarat sah solat, kan?
itu masa waktu. Adakah waktu-waktu yang makruh, khususnya dalam waktu subuh itu mungkin 10-15 minit sebelum terbit matahari, dan juga waktu asar mungkin 10-15 minit sebelum masuk waktu maghrib. Apakah waktu itu waktu sempit atau waktu yang makruh tentang itu? Tentang adakah ia dikira sebagai sempit atau tidak, dia sebenarnya kita, yang pertama subuh tadi, subuh dia bukan masalah sempit tak sempit. Bila waktu makruh itu, waktu makruh selepas subuh bermula, bukan apabila hampir terbit matahari, tak. Waktu larangan solat selepas subuh sehingga matahari naik setinggi galah adalah selepas kita solat subuh. Dan kita barangkali kita solat subuh pada awal waktunya, atau pertengahannya, atau di hujungnya. Kita solat subuh, andaikan, bagi contoh, andaikan matahari naik terbit pukul 7, subuh masuk pukul 6. Okey. Orang itu dia bangun lambat dan dekat-dekat sebelum pukul 7. Adakah kita dah kira itu waktu larangan bagi dia? Tak. Dia kena solat ketika tu, solat subuh tu lah. Maka kita andaikan dia solat subuh pukul 6.50, maka daripada 6.50 selepas dia selesai subuh tu, di situ bermulanya waktu larangan bagi dia solat sunat. Selepas dia selesai solat subuh, bermulalah waktu larangan bagi dia sehinggalah matahari naik terbit galah. Kita andaikan dia solat subuh pada awal waktu pukul 6, dia selesai saja solat subuh itu, bermulalah waktu larangan bagi dia. Kita andaikan dia selesai solat subuh 6:01 minit, maka daripada pukul 6:01 sehingga matahari terbit, yang ini 7 tu baru matahari terbit, kena tunggu lagi tu, mungkin sampai pukul 7:30. Jadi daripada 6:01 sampai 7:30 waktu larangan bagi dia. Ya. Tentang larangan, waktu larangan solat sunat mutlak selepas asar, dia ada 3. Selepas subuh sehingga matahari terbit setinggi galah, dan sebelum macam mana? Apabila, bukan sebelum, apabila matahari tegak di langit sehingga dia tergelincir. Dan yang ketiga, apabila cahaya matahari kekuningan sehingga dia terbenam. Jadi cahaya matahari kekuningan, bukan selepas asar, bukan seperti subuh, bukan selepas asar. Itu mazhab, kita dah cerita ke belum? Dah kot. Ya, bukan selepas salat asar aja dia tak boleh solat sunat mutlak. Itu kita dah perincikan, kita dah betulkan. Jadi hanya apabila matahari kekuningan, kita kena tengoklah. Mungkin kita tak boleh tetapkan secara am 15 minit, setengah jam. Kita kena tengoklah. Ya, kalau matahari tu cahaya dia masih cahaya macam biasa, kita boleh solat lagi walaupun lepas asar, solat sunat mutlak ni. Tapi kalau dia dah bertukar warna dia kekuningan, di situ baru bermula larangan solat sunat mutlak sebelum matahari terbenam. Ya, InsyaAllah boleh ke? Ustaz, Ustaz, dalam bab aurat dalam solat bagi lelaki, bila kita lelaki kita pakai seluar tapi kita tak melabuhkan pakaian atas kita ke bawah, jadi adakah itu tak mengikuti hukum syarak? Ya, Syekh Albani ada jelaskan tentang semua tu, tentang betapa pakaian bukan saja perempuan, lelaki pun pakaian mereka tidak menepati spesifikasi non syariah compliant. Pakaian lelaki, ya, yang ketat, pakaian syaitan, jin, pakai jeans. Kalau jeans tu labur tak ada masalah, tapi dia jeans tu kadang-kadang dia bersifat ketat. Dia kadang-kadang lelaki ni pun saya tak faham lah, dia pun nak pakai ketat juga. Maka Syekh Albani kata ini Syekh Albani kata, maka orang yang lelaki yang berpakaian ketat sebegini, bagaimana agaknya keadaan ketika dia rukuk? Maka akan ternampak dia punya ponggong dia tu, yang mana itu sudah menyalahi tuntutan menutup aurat. Menutup aurat bukan maknanya kita cover je dengan aurat, tak. Dia perlu tak boleh jarang dan tak boleh ketat.
Bila kata ketat, maknanya dia tak boleh menampakkan anggota aurat itu. Lagi-lagi aurat dipanggil al-aurah al-mughallazah. Aurat apa dipanggil? Istilah apa gitu? Qubul dan dubur lah. Aurat berat aurat berat. Okey. Lagi-lagi aurat berat tu ketika solat. Maka Syekh Al-Albani kata, kalau dia berpakaian ketat macam ni, bagaimana agaknya ketika dia rukuk? Lebih parah lagi ketika dia sujud. Seakan-akan pakaian itu akan terkoyak. Syekh Al-Albani kata. Bahkan tak payah kita cakap lah. Jadi tak menepati spesifikasi, perlu ditutup. Sama ada dengan kain di atasnya atau seluar itu perlu loose lah, longgar. Ya. Baik, cukup sekadar itu. Kita rehat sebentar sebelum kita mulakan kuliah berikut.